Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton WHI 17 Oktober? Kembali bersama anda, saya Segita dan bersama saya Fiza Sabjahan. Dan kami harapkan hari Isnin anda seceria hari Isnin Segita. Dan walaupun ada di beberapa kawasan di Malaysia yang mungkin pagi ini ada hujan renyah-renyah dan sebagainya, tapi bagi kita di sekitar Kuala Lumpur ataupun Shah Alam ni, alhamdulillah pagi tadi cuaca tenang, cerah dan perjalanan ke pejabat juga mengambil masa yang singkat, tak ada jam kan? Setuju. Dan mungkin anda sendiri telah membaca banyak berita berkaitan dengan hujan lebat yang berterusan yang telah menyebabkan kepala air, termasuk juga tanah runtuh di beberapa kawasan termasuk di Langkawi. Kalau kita boleh kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan 44 pendaki dan malim gunung yang terperangkap kejadian kepala air di kawasan rekreasi air terjun Telaga 7 di Langkawi semalam. Dan inilah kita nak kongsikan juga kepada anda penonton, bukan saja kita di studio ini, tetapi anda juga penonton, tentang kalau mungkin anda nak merancang perjalanan anda ataupun sebarang aktiviti anda bersama dengan rakan-rakan maupun keluarga, terutama sekali aktiviti-aktiviti yang melibatkan seperti anda nak masuk mendaki gunung, nak pergi ke sungai dan sebagainya, mungkin kita boleh lebih cakna, lebih prihatin untuk kita menyemak dahulu keadaan cuaca sekurang-kurangnya sehari ataupun 2 hari yang akan datang, untuk kita mengetahui apakah mungkin keadaan yang bakal kita tempuh ataupun lalui. Sekurang-kurangnya kita dah buat persediaan. Kalau kita tengok keadaan cuaca tu agak tak berapa baik dan tak berapa bagus, mungkin kita boleh divert lah, boleh tukar perancangan kita itu untuk pergi ke kawasan yang berbeza kan. Dan mungkin kalau anda sendiri hujung minggu hari itu anda telah melakukan apa-apa aktiviti selain daripada mungkin aktiviti yang perlu keluar daripada rumah, anda boleh kongsikan bersama dengan kami, manalah tahu kami pun boleh mencuba aktiviti yang anda buat tu. Saya ada tengok di paparan laman sesama Facebook ataupun TikTok ni, saya rasa Facebook, tentang bagaimana ibu ni dia membuat inisiatif, dia bawa anak-anak pergi camping, tapi nak buat pergi keluar takut cuaca tak menentu. Jadi dia beli kemah tu, dia camping depan rumah, dia tidur kat dalam kemah tu sepanjang malam dan kongsikan pelbagai aktiviti-aktiviti. Dan saya kira aktiviti riadah ini banyak boleh kita lakukan, tetapi caranya perlulah dengan betul kan. Betul, setuju sangat. Dan seperti biasalah hari Isnin ini kami nak bawakan perhatian anda untuk membincangkan topik yang agak panas, hangat. Rasa panas je ni. Biasanya Fiza, kalau kawan-kawan saya lah, kalau ada umur 30, dirty 30. Kalau ada 40, naughty 40. Oh ya ke? Tapi tak tahulah naughty macam mana tu. Orang putih yang telah kan. Tapi kebiasaannya ramai juga yang mengatakan tentang kehidupan ini bermula di umur 40 tahun, lebih terjurus kepada lelaki. Kalau orang perempuan tu 30 tahun dan memasuki fasa matang dan sebagainya. Tapi hari ini kami nak kongsikan topik ini bersama dengan anda penonton. Sebelum tu, apa kata kami bawakan dahulu sama-sama pemerhatian anda dengan bingkisan TikTok yang sempat disediakan oleh rakan kami, Nurul Ashikin. Silakan. Di dayari, ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi. Let's go. Dosa-dosa yang ku lakukan, oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Akui kelemahan diriku, gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena
dia takkan kembali. Itu dia tadi. Terima kasih kepada anda yang berkongsi video TikTok anda. Kami ambil orang kata perkongsian ini untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton di Wanita hari ini. Jadi topik kita pada hari ini adalah benarkah life begins at 40? Siapa betul ke, Sugi? umur 40? Saya belum 40, so saya tak nak komen. Tapi kadang-kadang orang cakap life begins at 40 ni lebih kepada golongan lelaki. Orang wanita ni katanya bila masuk ke fasa umur 30 tahun mereka ni dah lebih matang. Suara mereka lebih didengari dan mereka juga mempunyai pelbagai perancangan-perancangan kehidupan sendiri. Tetapi ini mungkin persediaan bagi anda, tak kisah Sugi walaupun belum nak masuk umur 40 tahun, tapi kita kena sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan fasa-fasa kehidupan kita yang akan datang, khususnya dari segi kehidupan, kematangan, kewangan dan juga pasangan mungkin. Tapi mungkinlah juga kan life begins at 40 ni dikatakan sebab dari umur mungkin 20 kita dah habis belajar, kita banyak kesilapan, kita belajar daripada kesilapan. Jadi pengalaman hidup tu semuanya membuatkan kita individu yang lebih matang dan 40 tahun tu kita dah boleh relax, dah tahu apa nak dibuat. Lebih teraturlah hidup tu. Betul ke tak betul? Kata orang umur 40 tahun duit pun dah banyak, lebih stabil, macam-macam dah ada. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat orang lelaki ni umur 40 tahun, hobi mereka pun dah mula berubah. Segala cita rasa dah mula berubah. Betul ataupun tidak? Dengarkan perkongsian anda ataupun pengalaman diri anda, pasangan anda ataupun rakan-rakan anda. Terus kongsikan bersama dengan kami di Facebook WHI TV3 ataupun di Instagram kami. Ya, jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dan kita akan bincangkan benarkah life begins at 40? Takutnya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Pepatah Inggeris Life Begins at 40 kadang-kala merujuk kepada tingkah laku seorang yang mula berubah apabila melonjak umur 40-an, kerana pada umur 40 tahun ini seseorang itu dikatakan lebih matang dan kehidupan mereka juga jauh lebih teratur dan terjamin berbanding pada keadaan sebelumnya. Ada pula yang beranggapan pada umur 40 tahun ini menandakan seseorang itu sudah mempunyai kerjaya yang sukses, mempunyai keluarga yang diidamkan, dan ada juga yang beranggapan apabila melangkau umur 40 tahun, seseorang itu lebih stabil dari segi kewangan serta harus memilih titik penghijrahan baharu dalam kehidupan atau titik noktah di atas kegagalan kesedihan lalu. Ketika inilah juga mereka diuji dengan tahap kesihatan yang mula merudum. Tidak kurang juga ada yang baru mengecapi segala impian di kemuncak usia 40-an. Namun sejauh manakah faktor angka umur itu dapat menetapkan hala tuju sesetengah individu itu? Apakah yang perlu dipersiapkan menuju ambang usia 40-an? Alright, life begins at 40. Sesiapa yang mengenali ahli falsafah Amerika yang namanya Walter B. Pitkin, anda mungkin tahu yang dia yang telah menulis satu buku pada tahun 1932 dengan tajuknya Life Begins at 40. Itu tahun 1932. Tapi sekarang tahun 2022. Adakah falsafah kehidupan bermula di usia 40-an itu masih lagi boleh diguna pakai? Ini mungkin menjadi macam-macam orang kata persoalan ataupun perbalahan dalam kalangan anda sendiri yang tak setuju. Ada yang setuju. Ini nak kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita, panelis kita di studio pada hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Bati Penafir. Apa khabar Bati? Baik Biza. Alhamdulillah. Come back again. The same person again. Dan juga kita bersama dengan Encik Zaid selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Tadi kami bergurau yang Encik Zaid dan saya daripada sekolah yang sama sebab baju kami sedondoi. PIBG. Ini ahli PIBG. Pengawas. Jadi kita beri ruang pada ahli PIBG. Okey. Kalau kita bercakap tentang
umur berusia 40 tahun. Macam kita katakan tadi, filosofi ini telah digunakan sejak daripada tahun 1930-an lagi. Tapi as we evolve lah, orang putih kata, zaman tu berubah. Ada macam-macam perbezaan ataupun perubahan zaman ini. Adakah terma kehidupan bermula di usia 40-an ini, Cik Zahid, masih lagi boleh diguna pakai pada hari ini sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Tajuk cari pasal ni. Life begins at 40. Tapi menarik tajuk ni sebab kita buku tu Walter Pitkins kan. Dia tulis tahun 1932. Masa tu dia tulis tu atas asas dia fizikal. Sebab tahun 1800 itu kehidupan manusia paling panjang umur pun 50-60. 60 tu biasanya dah sangat tua lah. Zaman dululah 1800. Masuk tahun 1920-an, 30-an, kita punya medical facility kita meningkat dengan mendadak. Jadi umur manusia meningkat sampai 50, 60, 70. Almost double. Jadi daripada situlah Mr. Pitkin ni dia dapat idea, kata sepatutnya kita 40 ni masih sihat. Sebab berbanding dengan 1800, 40 tu dah kata hujung-hujung usia lah. Jadi dari situ bermula perkataan life begins at 40. Ketika itu dia lebih kepada fizikal lah. Literally kita 40 tu barulah nak ni kan. Tetapi zaman sekarang hampir 100 tahun lah daripada buku dia tulis kan. Hampir 100 tahun. Saya rasalah pendapat saya masih betul. Life begins at 40. Ada beberapa sebab lah. Pertama, yang jelas sekali adalah disebut dalam agama kita sendiri, dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran sebut 40. Ada Rasulullah pun banyak sebut 40. Tetapi dari segi saintifik pun betul. Saya terbaca satu kajian oleh sebuah syarikat insurans di UK, lebih kurang tahun 2008. Mereka kaji betul ke, dia kata betul ke ni life begins at 40 ni. Mereka dapati memang betul sebab dia bagi cara kajian tu dibuat, 1,000 orang, dia interview 1,000 orang, dia tanyalah, dia bagi value point. Dan secara ringkasnya umur 40 ni point paling tinggi dalam hidup kita. Peak dia paling tinggi umur 46. Saya pun tak tahu kenapa 46. Dapat 100 markah lah tu. Dapat 100 markah. 40 dia macam 98. Dia mula naik. 46 dia 100% ya? Full point. Lebih kurang gitu. Jadi adalah scientific data yang mengatakan betul life begins at 40. Lebih kurang. Baik. Dan kita nak tanya kepada Betty lah. Betty bersetuju tak yang life begins at 40? Sebab ada orang mungkin 40 pun dah macam alam, hidup aku masih lagi huru-hara lah. Tak terurus lagi. Pendapat Betty? Pada awal umur 20-an, kita memang lepas universiti kita mencari diri kita dan kita tak kenal diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita minat. Jadi kita melalui pelbagai pengalaman, dugaan untuk menjadikan kita sehingga umur 35 ke atas. Biasanya kita ni ada dua jenis umur tau. Satu kita panggil emotional age, satu lagi physical age. Physical age ni kita bilang 40 tahun dia berubah. Tapi ada orang emotional age dia tu kerana melalui pelbagai pengalaman ataupun belajar daripada pengalaman orang, dia punya kematangan tu lebih awal daripada 40. Jadi sebab itu kita menggalakkan orang kena ada social skill untuk bercampur pelbagai umur, pelbagai peringkat manusia daripada baby hingga ke orang tua untuk kita mengenal diri kita lebih baik. Kita kena tahu minat kita lebih baik. Sebab tu ada orang bila dia dah umur 35 tahun ke atas, 30 ke atas, dia baru tahu, I tak minatlah accountant. I punya jiwa lebih kepada PR, sales. Tapi dia belajar selama-lama ni, ada yang kedoktoran, tapi semua akhirnya dia menjadi designer, daripada doktor jadi designer. Because pada waktu itu baru dia kenal di manakah minatnya lebih kepada jiwanya, yang manakah lebih mendekati dengan jiwa. Sebab apabila seseorang itu melakukan sesuatu dengan jiwa yang tepat, orang tu akan mudah berjaya. Dia akan mudah sebab dia gembira apa yang dia lakukan. Stres pun akan berkurangan. Jadi apabila mereka hidup tidak kenal diri, tidak tahu kemampuan skillnya itu yang dia sedar lambat. Dalam perkahwinan juga begitu. Pada mulanya mereka lebih kepada agreed, macam kata orang tu lebih kepada beralah, bertoleransi. Tak adalah, maksud saya kat sini bila certain age tu dia dah tahu dah limit dia dekat mana. I cannot take it anymore. Those kind of things. So dia dah tahu apa yang dia boleh, apa yang dia tak boleh. But it takes time to make the person understand because it have to go through life. Dia satu proses. Dugaan itu yang membuatkan kita lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi proses itu membuatkan kita lebih matang. Dan apabila kita capai 40, saya sendiri pengalaman saya apabila saya 40 tahun, saya dah malas nak layan nonsense things. For me, mana yang toksin dalam hidup saya, Encik, saya akan just
throw them away from my Macam lagu life. Frozen tu, let it go. Let it go. Dah tahu dah apa nak buat dah tahu dah. Dah tahu dah what we like most, you know. Dan kita Tapi punya hidup muda-muda tak boleh kan? muda-muda tak cepat kita- marah, cepat ini, cepat cemburu, cepat apa. Tapi after a while kita dah faham struktur kehidupan yang macam mana untuk mendapat kedamaian. Kita lebih selesa yang benda yang positif diri kita. Jangan orang yang biasanya dah umur 40 tahun ke atas, yang 35 hingga 40 ni, satu fasa perubahan yang dahsyat. Daripada ketika 35 40 tu lah yang cubaan bermacam-macam to the maximum nanti dia berubah. Sama ada dia lebih dekat kepada Tuhan dia ataupun dia jauh, dia akan menjadi lebih baik atau dia menjadi lebih teruk pada ketika 40. Okey. Daripada apa yang Betty katakan, ada macam-macam soalan bercambah dalam kepala saya nak tanya kepada Encik Zahid. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah tentang apa yang Betty katakan tentang ada dua umur kita ni, emotional age dan juga physical age. Ini mungkin ada perbezaan di antara wanita dengan lelaki. Sebab ada orang kata orang perempuan ni dia masuk umur 30 dia dah matang dah tahu dah apa dia nak. Tapi orang lelaki pula mungkin tanggungjawab lebih banyak diberikan kepada orang lelaki. Nak cari kestabilan kewangan, nak membimbing keluarga dan sebagainya. Jadi apabila mereka berusia 40 tahun, ketika itu mereka baru ada segala-galanya. Ketika itulah cita rasa pun mula berubah, hobi pun mula berubah kan. Minat dan adakah ini ada kebenarannya, Encik Zahid? Betul, saya rasa setuju. Saya setuju dengan pendapat itulah sebab kita semua membesar dengan keadaan yang mungkin ramai kekurangan lah dan menggunakan masa muda sebaik mungkin dari segi fizikal untuk mengumpul harta. Dan apabila sampai satu stage, kalau career kita memang umur 40 ni macam stable sikit lah kan. Kalau kita tengok mana-mana orang berjaya pun, politician ke apa kan, dia umur 40-50 tu dia mula dapat jawatan penting. CEO pun ramai umur 40 hingga 50. Ketika itu dia macam dah go through corporate life ke cycle dia kan, pernah kena marah lah, pernah jatuh, pernah bangun dan sebagainya, dan ketika itu dia dah ada segalanya lah. Dan masa itulah ujian sebenarnya. Dan orang kata ujian ni ada dua jenis. Masa susah pun ada ujian. Masa senang tu lagi, sebenarnya ujian lagi susah ialah masa senang. Dah ada duit, itulah mula nampak pasangan pun dah, tak apa-apa kan. Mula nampak orang lain dah berkenan dan sebagainya. Ini ujian sebenarnya. Memang betul emotional age dengan physical age. Dan saya pun tambah satu lagi, fitness age. Pun ada juga fitness age kan. Fitness age ni lebih macam Betty sebut tadi, tidak menggambarkan fizikal kita. Ada orang umur 30 tapi fitness age dah sampai 50 dah. Itu bahaya sebab kesihatan dia dah mula merudum. Ada pula orang umur 50 fitness age dia macam orang 30. Dia sihat, cergas dan sebagainya. Jadi umur ni kalau kita kata tak boleh nak letak satu nombor yang fix lah. Sebab dia banyak bergantung kepada tiga ni lah saya rasa. Fizikal kita, of course nombor IC tu memang tak boleh tukar lah. Lahir tahun tu lah. Tapi dua lagi tu kita boleh pengaruhi secara positif. Dah tolak pandemik COVID 2 tahun. Boleh tolak 2 tahun tak umur kita? Boleh kan apply? Boleh. Saya membaca kan? komen di Facebook Nur Laili Iskandar. Ada juga yang dah dekat 50, life mereka tak bigi-bigi lagi. Masih beli kereta mainan simpan dalam kabinet. Ini macam awak geram dengan seseorang. Tapi saya pun sampai sekarang saya suka mengumpul miniature tu, anak patung kecil. Bagi saya mungkin bukan disebabkan oleh faktor umur, tapi keinginan dan minat yang kita suka. Saya rasa tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah asalkan benda tak menyusahkan orang kan. Saya rasa ini sebab apabila you suka buat benda yang macam tu adalah benda yang kamu suka buat daripada kecil. Tak dapat kecil-kecil. Daripada kecil. Jadi maknanya dia akan membuatkan kamu rasa happy. Betul. Sebab kamu lupa akan age kamu. Kadang-kadang orang kalau dia asyik ingat age dia tua, because kita adalah what we think. So bila kita keep on telling ourselves that aku dah tua, you will become tua. But if you keep on playing the same, you know, benda-benda yang macam zaman mengingatkan kembali bahasa kenangan zaman lama, you will be as muda as you are. Young at heart. Young at heart. Even though the age just a number. Yang penting macam Cik Zahid katakan tadi, fitness age dengan physical age tu kita boleh adjust. Betul. Dan Fizan, Cik Zahid, Betty, apa kata kita dengarkan juga apa pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Silakan. Cabaran terbesar dalam lingkungan umur 40-an ni, of course yang pertamanya kesihatan lah. Kita perlu jaga kesihatan dengan baik dan kena pastilah jika ada apa-apa penyakit yang perlu kita tangani dan rawat.
Selain itu, pada saya kewangan juga harus diambil kira kerana kewangan juga adalah faktor penting untuk kita menjaga keluarga lah. Terutamanya jika masih ada anak-anak kecil yang ada bangku sekolah. So itu cabaran paling besar sebab banyak belanja kan. Bila kita dah semakin berusia, semakin banyak komitmen dan semakin banyak juga belanja-belanja yang diperlukan oleh anak-anak yang sekolah ni. Apabila kita sudah melepasi satu tahap umur, jadi keluarga tu cabarannya adalah bagaimana kita nak mengekalkan kestabilan ekonomi dalam keluarga itu sendiri. Dan salah satu cabaran lagi sudah tentulah pada masa sekarang ni kita perlukan kestabilan kewangan yang baik. Jadi dengan faktor usia kita sekarang ni, kita kena mainkan peranan yang lebih untuk mencari sumber-sumber kewangan yang lain dan untuk menstabilkan ekonomi keluarga. Pastikan kita menjaga kesihatan menyebabkan umur kita dah semakin berdua, so jangan tua sebelum waktunya. So kita kena jaga kesihatan, pemakanan dan sering bersenam, itu juga perlu kerana kita harus sihat, cergas untuk kita memulakan hari-hari kita dengan gembira. Okey, itu pendapat mereka dan ini pula pendapat Aizon Rahimi Said. Di usia 40-an ini kembali ke fasa honeymoon semula. Yalah, anak-anak pun dah besar, masa bersama pasangan lebih banyak. Ini mungkin sebab mungkin mereka memulakan kehidupan mereka di peringkat awal. Sebab kalau zaman hari ini ramai juga dalam kalangan individu yang mungkin memulakan kehidupan sikit lewat Sugi. Mungkin mereka berkahwin di awal usia 30-an ataupun umur jadi anak masih kecil lagi kan. Okey. Mungkin kita nak tanya dari segi bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa umur 40-an ini dah membawa kita kepada kestabilan emosi, kestabilan kewangan dan mungkin macam Betty katakan tadi, kita dah tahu dah ada fokus dalam hidup kita. Kita dah tak peduli apa yang orang inginkan, tetapi kita lebih tahu dan fokus kepada apa yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Betul. Betty. Betul. So pengalaman Betty sendiri, okey. Daripada because I kahwin lambat. Jadi bila kita ada anak kecil, kita tak fikir pun kita ni dah umur 40-an. You know, because apa yang kita lalui kehidupan kita dari segi awalnya, kita punya ekonomi, kita ada economic stability, emotional stability and spiritual stability. The moment kita kahwin lambat and then kita ada anak kecil, kita lebih sabar compared to kita waktu umur 20-an. So dekat situ kan, kita merasakan kita ibu muda. Padahal kita tengok age bukan muda pun. But it's very important, you are what you think. Very important to have a positive thinking. Very important to have a positive environment support around you. You need those support to make what you are today. Sebab tu kalau you tengok kadang, you tengok ada orang tu umur 60, but she looks like 40. Ada orang tu umur 40, lelaki, umur muka macam umur 60 tahun. Because you know what, the stress level that they have to deal every day membuatkan what they are now. That's why kita ni ada pilihan dalam hidup untuk kita nak jadi happy or not happy. Sebab tu banyak orang menukar kerjaya di umur-umur yang mereka sadar. Dah terlambat. Apa pasal dah lambat ni kau nak tukar kerjaya? Dekat sekolah dulu belajar mahal-mahal. That is what make them happy. It's very important to be happy. And then you kena, macam saya faham saya develop my AQ. Dia ada IQ, EQ, SQ and AQ. I develop my AQ after a while tau. Waktu muda bila kita menghadapi dugaan, kita cepat depression, cepat. Kita tak matang. Tapi bila kita di umur-umur sekarang ni, kita lawan depression. Kita lawan dugaan tu. Kalau ada dugaan, we will look what is the solution, what is the roots. Okay, what are the roots of this problem? Okay, how to do. Oh, I don't like complaints. How to go through all this. So kita lebih matang. Itu yang kita panggil matang. Yang adversity quotient tu dapat selalu lambat. Tak semua dapat awal. Tapi IQ, EQ, SQ is very important. Emotional, emosi kita, social. Sebab tu ini very important untuk kita bercampur dengan orang ramai.
ramai. Daripada bayi sampai ke orang tua. Jangan duduk dekat rumah main game. Macam kita tak akan berkembang. Kita tidak akan matang. Betul tak, Cik Azmi? Betul. Saya setuju sangat dengan apa yang Betty katakan. You are what you think. Kalau kita sering kali fikirkan, aku ni tak baguslah, hidup aku dah tua lah. Dah tua lah. Saya nak memberikan nak katakan kepada orang yang sedang menonton sekarang ni. Kalau kita sering kali mengatakan apa benda-benda yang negatif, saya percaya pada law of attraction. Dia akan menjadi sebati dalam diri kita, kan. Dan mungkin Encik Zaid juga boleh kongsikan. Ada komen di Facebook mengatakan yang frasa baru 30 is the new 40, dan ramai juga mungkin berpendapat berbeza. Dia subjektif, sama ada 20, 30 ataupun 40 or 50, 60 kan. Sebab dengan keadaan sekarang ni kan. Itu saya kata awal-awal tadi, ni tajuk cari pasal. Sebab masing-masing ada interpretasi sendiri. Bila saya duk bincang topik ni, saya dengan isteri saya pun bincang juga nak evaluate kita punya life lah. Dan memang saya dapatilah umur sekarang, saya pun dah masuk 50s, rasa macam saya dah 53. Wow, I'm 53 years old. Ingatkan masih di ambang puluhan lagi. That means is ni lah kot. Itu yang tadi fitness age tu jadilah kot. Itu yang tadi apa, 40s in 50. 50s is in 40. Dan saya cuba relate dengan ni, saya memang saya betul. Saya rasa kalau point dalam hidup saya sekarang lagi tinggilah agaknya daripada umur 40 dengan 30 dulu. Dan credit to my wife, dia bagi satu akronim. Dia panggil LIFE. LIFE, L-I-F-E. Rupanya life begins at 40 ni agaknya sama macam Betty sebut tadi pengalaman dia. L tu is for living and loving. Maknanya kita live our life and love at the same time. Live with love. Kalau kita mula-mula dulu kita live bukan with love sangat kan. Kita geram dekat orang, dengan colleagues, dengan pasangan kita pun kadang ada perasaan geram dan sebagainya. Tapi bila you masuk 40, life begins at 40, you are full of love. Dan living tu betul lah. Ramai orang dia kata mati sebelum ajal. Kan? Maaf saya sebut. Sebab dia terlalu mungkin bagus mengingati mati tu bagus. Tetapi jangan sampai obses sehingga dia tak nak buat benda-benda lain. Sehingga dia meninggal dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Saya rasa tak boleh. Sebab dunia dan akhirat kita ni interrelated. Kena seimbang. Kena seimbang. Walaupun kita dah umur 60, 70, 90, 100 tahun sekalipun, kita masih kena live and love. Maknanya kita kena ada benefit kepada orang lain lah. Kita memberi faedah kepada orang lain. Manfaat kepada orang lain. Sayanglah Tuhan bagi panjang umur, tapi kita pula menyusahkan orang. Itu tak boleh lah. I pula very quickly. I tu kita inspire dan kita keep on improving. Kita inspire orang dengan kisah-kisah hidup kita. Macam ni kan. Macam mana ramailah di luar sana, kita belajarlah dari orang yang dah lepas certain age kan. Dia boleh jadi inspirasi kepada kita, cara dia, sebab dia dah go through life. Dia dah go through kesusahan, pelbagai kekurangan inspired, tapi bukan kata kita berhenti kat situ, kita keep on improving sampai kita matilah improving. F very good, filter. Filter the negatives, filter the toxics dalam hidup kita. Masa itu baru kita kenal. Kena ada penapis. Kena ada penapis, yes. Ada komen datang kan, kena kecam ke apa, okey, kita macam ada shield kan. Baru hidup kita tenang, betul tak? Filter penapis. And then kita fokus kepada things that matters in our life. Kawan kita, family kita, dan paling penting pasangan kita lah, kalau masih bersama kan, masih ada lagi. Jangan tunggu, kadang-kadang dalam drama kan, dalam drama kan dia tak kata dia suka orang tu, dia suka episod 1 dia dah suka, tapi dia kononnya maintain macho. Betty pelakon drama sampai kan? episod 25. Sampai episod 25 baru dah nak habis dah season 2. Season 2 baru dah tinggal 10 minit baru luar perasaan. Saya kata Allah, alangkah ruginya. Apa salahnya kalau dia cakap I love you daripada episod 1 lagi. Lain kan cerita dia kan, lebih seronok. Hidup kita lebih inspired lagi, lebih inspiration pada others. Jangan kita dah macam ajal nak sampai baru nak pegang tangan pasangan kita, I love you. Hargai selagi boleh lah kan. Betul. Sekarang juga. Maknanya tak kira umur lah. Umur 40 ke 20 ke, do it now. Maknanya jangan tunggu episod-episod terakhir. Setahun kahwin ke 10 tahun kahwin ke, hari-hari kena hargai. Sama juga, betul. Dan akhir sekali E itu experience and enjoy. Maknanya experience kita, ramai, saya sendiri pun pernah kena. Masa umur 20-30-an selalu komplain tak cukup duit, kerja susah, bos macam apa kan. Rupanya sekarang umur 50-an ni baru saya tahu benda-benda tu perlu untuk saya. Bos yang keseimbangan.
dia boleh melatih kita improve our life. Okey. Cik Zaid, maafkan saya nak mencelah sedikit dan Betty, kita nak kongsikan bila apa yang tadi Cik Zaid dan Betty katakan tentang keseimbangan, tentang emotional life, tentang physical life dan juga fitness life ini, kita nak kongsikan juga bagaimana seorang individu yang berusia 40-an dari awal usia 30-an sampai 40-an sekarang ni masih lagi mengekalkan penjagaan kesihatan dirinya dengan aktiviti-aktiviti senaman. Jom kita saksikan. Bakat dan kelasnya tidak dapat dinafikan. Bila disebut sahaja namanya, pasti kita terbayang sosok genit seorang penggiat seni yang sangat berkaliber dan disegani tetapi murah dengan senyuman. Raja Puteri Athilia Raja Harun atau lebih dikenali sebagai Athilia Harun, seorang yang berbakat besar di dalam dunia seni tanah air. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai seorang penyanyi, namun beliau juga merupakan seorang penulis lagu, pelakon dan juga seorang peragawati yang tidak asing lagi di Malaysia. Menjalani kehidupan di usia 40-an bagi Athilia bukanlah satu perjalanan yang mudah. Namun beliau bersyukur di atas segala yang telah dikurniakan kepada dirinya. Saya dah 48 tahun ni, saya rasa penting untuk kita sentiasa aktif. Walaupun bukan bersukan, kita kena aktif keluar, berjumpa dengan kawan-kawan, aktifkan minda. Bukan hanya badan kena aktif, kita punya perception terhadap kehidupan pun kena aktif juga. Bila kita dah masuk angka 40 ni, banyak ujian, banyak sangat ujian. Saya tengok yang benda-benda kecil lah, benda-benda kecil-kecil dulu seperti kulit saya dah lain, saya punya kederat dah lain, cepat penat. Minda pula saya selalu lupa benda. Kadang-kadang nama orang yang saya jumpa pun saya lupa. Jadi benda-benda macam tu memang faktor umur lah. Kita kena selalu sharpkan kita punya mind. Saya kadang-kadang main sudoku lah. Phone tu letak ke tepi sebab kadang-kadang merosakkan mata kita dan dah berumur sikit mata. Kadang-kadang macam ni tengok telefon. Wanita kelahiran Muar Johor ini mengamalkan senaman yoga untuk mengekalkan kesihatan luaran dan dalaman beliau. Baginya, yoga boleh memberi banyak kebaikan kepada tubuh dan minda jika diamalkan secara berterusan. Kebaikan yoga dalam kesihatan adalah dia membantu untuk menyatukan pernafasan kita dan pergerakan kita. Itu adalah sesuatu yang kita sebagai manusia take for granted. Kerana kita tak tahu pernafasan adalah benda paling penting dalam badan kita. Tenanglah fikiran dan hati itu. Sebab apa-apa pun turun kepada hati dan fikiran. Apabila fikiran kita messy, semua benda pun akan jadi macam messy. Itu yang paling penting, fikiran dan pernafasan. Yoga menyatukan kedua-duanya sekali. Tips untuk kekal sihat dan sentiasa positif adalah gembira. Kita kena be always happy, kita kena always be kind. Kita kena baik hati, kita kena gembira. Jangan sangka buruk kat orang. Kita selalu negatif. Kadang-kadang kita fikir negatif, benda negatif akan datang pada kita. Jadi penting untuk kita happy. Kalau masalah tu kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Kalau tak boleh, don't worry about it. Don't worry, be happy. Itulah tip yang paling penting bagi saya. Tidak menidakkan pelbagai ujian yang harus ditempuhi. Namun dia tetap bersyukur dan sentiasa berfikiran positif dan ceria demi menjaga kesihatan fizikal dan mental. Life begins at 40. I'm going to be 50 soon, OMG. OMG. Sesiapa yang pernah berjumpa dengan Athilia akan dapat merasai aura positifnya dan keceriaan beliau. Setuju. Dan mungkin ini juga perkongsian dari Zariah yang berkata, bila masuk di usia 40-an, saya lebih menjaga diri dan kesihatan. Bagus, Zariah. Tapi ada satu lagi komen ni katanya, kalau frasa life begin at 40 tu tetap tak berguna sebab kadang-kadang ada setengah orang tu katanya dia mami's boy. So, sampai usia bila-bila pun dia tetap jadi mami's boy. Tadi saya baca ni tadi kan. So mungkinlah kita nak kongsikan sikit. Dan di penghujung ini mungkin juga Betty boleh kongsikan sebab ada komen-komen yang saya baca. Bukan semua orang boleh menerima bila mereka meningkat usia. Macam Afia ni berkatakan yang cabarannya adalah dia tak boleh terima apabila dia dah masuk usia 40-an. Sebagai seorang Betty, apa yang tips ataupun pesanan yang Betty boleh berikan kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini? Okey, bagi mereka yang merasa takut untuk masuk ke alam 40-an tu, okey, cuba change your mindset. Cuba you change your mindset into positive
positivity. Apakah manfaat yang akan aku dapat apabila aku umur 40? There will be a lot more that you will find out while you dah masuk 40 tu. Banyak kelebihan dan kenikmatan yang terutamanya yang menyentuh kejiwaan, kestabilan jiwa dan sebagainya. Dan pada waktu tu you akan buat pilihan yang sangat tepat. You punya pemikiran sangat tenang dan pada waktu itu dan jadikan ia satu benda cabaran yang positif. Jadi kalau memang betul macam you cakap tadi, it's very hard to maintain positive in you. But remember, we need always positive environment support, iaitu support kita, keliling kita positif. Apabila kita down, kita dapat lagi bantuan, kita naik balik. Dan dalam hidup kita tidak boleh berhenti fighting mode. Fighting spirit tu kena sentiasa ada. Sebab itu kita kena, macam Encik cakap tadi, inspired orang. Buat charity, bantu, menyelesaikan masalah. Automatik masalah kita lupa. And then di umur-umur alam 40 tu biasanya umur-umur kita menjadi semakin cantik. Menjadi confident. Kerana cantik itu, confident itu adalah cantik. Cantik bukan hanya di luaran tetapi di dalaman. How we portray ourselves, how we speak, how we control anger. Apabila orang pandai control anger, itu semua tu harus melalui pengalaman demi pengalaman. Dan orang yang smart, orang yang tidak melalui pengalaman dari dia. Dia belajar pengalaman dari yang lain. Sebab itu perlunya kita ada mentor yang lebih tua daripada kita untuk kita belajar pengalaman dia dan kita tak payah lalui pengalaman dia. Kita boleh lompat bukan lompat parti lompat pengalaman tu untuk kita menjadi lebih baik. Pengalaman dia lah kononnya. Sebab kita punya fokus happiness. Happiness is a choice. Saya kira ramai dalam kalangan penonton-penonton kita ini yang mempunyai pengalaman sebagaimana Betty, sebagaimana Atilia tadi, dan mana mereka ini menganjak ke usia 40-an tetapi yakin dan mampu dan yakin dengan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Itu yang paling penting, confident macam Betty katakan tadi tu. Maaf, aku kena selit sikit. Silakan. Paling penting kita menyayangi diri kita. Itu paling penting. Sebab umur 40 biasa takut tak disayang lagi. Tapi when will you love yourself, you akan love others. So you kena sayang diri you. Life tu kan. So, kita tak payah fikir nak cari orang sayang kita. Yang penting kita sayang diri kita je, Zaid. Mungkin di penghujung perbincangan kini ada rumusan ringkas yang nak diberikan kepada penonton-penonton kita. Boleh, insyaAllah. Kalau kita tengok kehidupan kita ni tak panjang mana sebenarnya. Kalau panjang umur pun 80, 90, 100 kan. Jadi apa tujuan kita, ultimate goal kita dalam hidup? Kita nak meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. Dalam Al-Quran pun ada sebut, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maknanya tenang ni satu harga yang sangat tinggi untuk dibayar. Dan dengan tenang, cara nak tenang, Tuhan dah sebut dua rahsia dia. Kamu redha dan kamu diredai. Maknanya kamu redha dengan apa yang berlaku kat diri kamu. Saya nampak umur bayi sehingga umur 40 ni seolah-olah ladang. Kita banyak bercucuk tanam kat situ. Kita banyak tanam benih sana sini, ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh, ada yang mati kan, ada orang curi macam-macam. Jadi bila umur 40 ialah masa untuk kita mendapat hasil dia. Harvest orang putih kata. Yes. So harvest. Jadi tenang-tenang sajalah. Ya itu kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai. Maknanya Tuhan redha kat kita, manusia redha kat kita. Jangan cari pasal dengan orang kan. Kalau ada salah minta maaf. Jangan sibuk hal orang. Jangan suka gosip. Betul. Orang buat salah kat kita, maaf je. Tiap-tiap malam maaf orang. Tiap-tiap malam orang tidur tenang kan. Kalau tidak nightmare tidur kan. Bangun pagi esok tak tenang. Itulah. Jadi umur hujung 60, 70, 80 kita tenang je. Dan akhirnya kita akan barulah kita layak masuk ke syurga Allah. Ini saya nak ingatkan lagi ni dalam hidup ni, always remember be grateful. And then this rahsia berkenaan dengan takdir, jodoh, rezeki, mati. Mati ni anytime, tak perlu tunggu 40 tahun ya. Mati is anytime. Maknanya kalau kita ingat Tuhan tu, maknanya kita ingat mati besok lah. Tapi untuk kita hidup, kita kena takdir macam mana you cakap. Accept whatever that takdir kita, jodoh kita yang tak kahwin lagi tu kan. Accept, dengan kita punya rezeki. Sebanyak mana kita dapat, kita must be happy and grateful. Dapat sikit happy, dapat banyak happy. Yang penting jiwa-jiwa yang tenang. Kan kahwin kita kahwin tu nombor 2 lah. Jiwa-jiwa tak kita. Jadi apa pun macam masuk kelas motivasi, cukup bermotivasi kami rasakan. Terima kasih
nak ucapkan pada Betty dan juga Encik Sama-sama. Zaid. Terima kasih kembali. Antara quote bahasa Inggeris yang saya suka adalah don't just exist, live. Jangan sekadar wujud di muka bumi ini, hiduplah, nikmati hidup anda. Ya, betul. Kalau orang kata life begin at 40, tapi saya rasa kita kena live immediately lah kan. Kita kena sentiasa terus orang kata mempunyai perancangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Semoga apa yang kami kongsikan hari ini terus menjadi manfaat kepada anda semua penonton-penonton yang ingin terus memulakan kehidupan atau terus cari-cari apa yang anda inginkan dalam hidup anda. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Mir Nash. Wanita hari ini. Kau mengaku, senang kau mempersalahkanku. You think that I can't live without you. Hey, apa kabarku bertanya? Aku lagi ku diperdaya. Janji manismu tak lagi ku percaya. Berjuang, jangan tidak. So at the end, I don't want you around. Kenapa telefon masih berdering? Membuat kepalaku terpusing-pusing. Kenapa kau masih ada di sini? Bukankah kau bilang kau akan pergi? Take your bags and leave. It's screaming cut, 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 cut. Kajima, kajima, oh na, 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 na. Oh na, oh na, 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 cut, 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 cut. Kajima, kajima, oh na. Kau hanya beriku duka. Kajima, kajima, oh na, 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 na. Oh na, oh na, 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 cut, 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 cut. Kajima, kajima, oh na. Kau hanya beriku duka. Rasa sayang, sarangnya. Kau buatku duka, buatku luka everyday. Kau kembali, apalagi kau mencari. Kau berperas segalanya aku dah bagi. Siapapun yang kau berada, mau ku rasa disiksa. Masih berdering, membuat kepalaku terpusing-pusing. Kenapa kau masih ada di sini? Bukankah kau bilang kau akan pergi? Take your bags and leave. Tajuk ni adalah perkataan Korea. Maksudnya jangan pergi. Nampak sangat awak ni peminat K-pop. Ya, saya. Okey, kongsi awak nak tarik nafas dulu. Okey. Kita kena pretend. Walaupun penat kita kena saya okey. Ni lagu terbaru awak yang baru keluar dalam lebih kurang sebulan lepas. Dalam 3 minggu lepas. Kongsikan idea di sebalik lagu Kajima ini. Okey, lagu ni dia berkisahkan tentang kisah hidup saya sendiri.
pasal ex saya, which is saya berada dalam toxic relationship yang saya rasa kecewa dan marah. Dan lagu ni merupakan mesej yang saya tak sempat nak sampaikan dekat dia. Adakah kemarahan itu nampak dalam music video masa colour dia warna merah? Video itu marah lah. Ya, dia marah. Okey. Wow, producer saya kata macam Adele. Awak meluahkan perasaan macam awak. Adele. Okey, dan kami nak tahu juga di sebalik lagu Kajima ini awak dah ceritakan apa kisahnya kan. Tapi bagi seorang Mirnesh, awak peminat K-pop, bagaimana sambutannya? Adakah awak rasa macam kita orang Malaysia tapi buat lagu seolah-olah K-pop ni tak akan dapat sambutan sangat? Memang ada ramai peminat K-pop, tapi sebagai seorang Malaysian, seorang rakyat Malaysia. Sebenarnya saya dah pernah keluarkan lagu yang bertajuk Sarang Hei last year. Dan saya menerima banyak komen yang orang cakap, kenapa nak tiru K-pop? Bagi saya, K-pop tu merupakan reference sahaja. Dan if we nak compare diri kita dengan K-pop, we can never be better than them. Sebab diorang dah memang bagus sangat-sangat. So dengan idea yang haters memberi saya tu, saya masukkan rasa sayang Sarang Hei. Itu saya perasan rasa sayang Sarang Hei. Itu intentional lah, orang kata sengaja di lyrics dia dilakukan. Sebab saya nak orang Korea bila dengar lagu kita, orang Korea macam tahu juga lagu Melayu macam mana, lagu Malaysia macam mana. Sesiapa dari Korea ataupun orang peminat K-pop mendengar lagu awak dan telah memberikan awak feedback? Saya ada beberapa kawan dekat Korea dan saya bagi kat diorang dengar, diorang macam very like it, very impressed dengan how I can mix the culture together. Diorang so far diorang suka kot. Suka. Itu yang sentiasa diharapkan kan untuk peminat menyukai apa-apa karya yang dikeluarkan. Jadi apakah harapan awak bukan sahaja untuk lagu Kajima ini tapi dalam kerjaya awak dalam industri muzik ini? Saya rasa saya boleh masuk AJL. saya berharap saya boleh masuk AJL, tanding lagu yang saya tulis sendiri, karya saya. Dan insya-Allah saya boleh grow more fans in the future. Saya sangat thankful dengan fans yang saya ada sekarang, tapi kalau kita boleh grow much more, then why not kan? So kalau nak follow saya boleh pergi dekat IG, TikTok, Mirnesh, MEERNASH. Dekat situ kita boleh berkawan. All the best, selamat maju jaya. Yang pasti rakyat Malaysia ni sangat baik hati. Kalau karya itu berkualiti, mereka sentiasa akan memberikan sokongan mereka. Terima kasih Mirnesh. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Sepanjang 1 jam ni dah macam-macam yang kami kongsikan dan nampaknya masih ramai lagi yang rancak menghantarkan komen di Facebook. InsyaAllah kalau berkesempatan admin kita akan tolong reply lah. Tapi ini kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda bagi yang meminati bintang-bintang terkenal dari program-program di TV3 yang mana Mbas kini muncul dengan majalah digital bulanan yang membawakan temu bual dan juga gambar-gambar eksklusif bersama bintang-bintang terkenal dari program popular TV3. Edisi Oktober menampilkan Kapten Hale Husaini, Naim Daniel dan Hakim Ahmad dari rancangan Terpaling Juara sebagai kulit muka hadapan. Jadi jangan lepaskan peluang, layari extra.com.my Mbas Magazine atau Imbas QR yang tertera untuk baca artikel penuh dan nantikan edisi yang terbaru pada bulan hadapan pula. Cantiklah dia punya cover tu. Mungkin lepas ni Sugita pula jadi cover. WHI kita buat cover WHI. Okey. Baiklah, kami harapkan sepanjang 1 jam ini ada pelbagai pengisian yang telah pun dapat sama-sama kita jadikan pengajaran dan juga manfaat berguna sebab orang katakan Sugi, setiap individu itu mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Dan saya sempat baca banyak komen anda, ada yang mengatakan hidup anda belum lagi bermula di usia 40, tapi apapun kami harapkan segala tips yang dikongsikan anda boleh praktikkan sebab lain orang orang kata jalan kehidupan mereka. Jadi ikut apa yang hati anda memberitahu anda lah. Setiap orang ada gerak hati sendiri kan. Orang kata ni orang putih kata lagi kan, dia kata live one time at one. Kalau saya faham apa yang awak cuba katakan. Saya sentiasa hidup seperti ini adalah hari terakhir saya di muka. So live as if it's your last day on earth. Take one step one time macam tu kan. Okey, perlahan-lahan. Okey, kita cuba dan usaha
berusaha perbaiki apa yang kita kurang dan dalam masa yang sama bukan saja kita fikirkan tentang diri kita, ahli keluarga kita dan insan-insan yang kita sayangi, tetapi sama-sama kita cuba untuk memberi manfaat kepada insan-insan di sekeliling kita, insya-Allah. Fiza, saya nak kongsikan dengan awak dan penonton semalam kan saya makan asam laksa vegetarian sangat sedap. Sedap sangat. Awak suka asam laksa? Saya itu memang favourite saya. Laksa ni memang favourite saya. Terutama sekali asam laksa. Sebenarnya semalam pun saya makan asam laksa juga. Geng lah kita. Dan anda mungkin nak bersama kami esok sebab kami di WHI nak kongsikan pelbagai aneka laksa bersama dengan anda. Saya teringin nak cuba laksa Terengganu, laksa Kelantan tu yang jarang-jarang kita dapat lah. Jadi esok ada pelbagai variasi menu laksa yang nak kami kongsikan bersama dengan anda. Kongsikanlah juga. Agaknya anda suka laksa daripada negeri mana? Saya pernah cuba laksa Sarawak. Dia lain macam laksa Sarawaknya. Dia macam kari kan. Jadi esok jam 12 tengah hari di WHI. Temu janji kita. Terima kasih. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus